Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Madani ataupun Kerajaan Gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional menghadapi macam-macam krisis dan skandal. 6 dari skandal utama itu ialah REE Kedah, SMG Selangor, Insurans Insan Selangor, Ambalat, kes Ahmad Zaid Hamidi, kes Najib Tun Razak, dan juga isu peguam negara yang UMNO nak singkir, yang UMNO nak suruh ditukar. Ada lagi lah beberapa. Tapi ini isu, boleh dikatakan 6 main issues, isu utama. Dan oleh kerana kerajaan sangat sensitif tentang 6 isu ini, mereka dalam proses menyaman ramai orang, menteri besar lah, inilah dan sebagainya. Dan juga usaha kerajaan untuk menyekat ataupun blok Twitter, Facebook, YouTube dan TikTok yang membawa cerita-cerita 6 perkara ini. Saya TikTok sudah kena berapa video sudah kena ban. TikTok sudah remove. YouTube, Facebook saya kena ban. Lama hari itu, baru saja Facebook ni sudah boleh balik. Dan saya punya website Malaysia Today disekat, tak boleh akses. Sekarang yang pergi Malaysia Today, yang akses Malaysia Today tak sampai 30% dari dulu. Jadi saya terpaksa guna lebih YouTube, Facebook dan TikTok oleh kerana Malaysia Today ni dah block dah. Ramai tak boleh masuk. Dan dia orang tak faham, maknanya mereka perlu guna VPN untuk masuk. Anyhow, Malaysian government sedar yang isu-isu ni hangat, sensitif, dan isu ini semua menggoncangkan Putrajaya. Putrajaya ni sekarang dalam ketakutan tentang isu-isu ini. Isu REE misalnya sudah terbukti. Matlamat kerajaan pusat ataupun Pakatan Harapan ialah rampas kuasa di Kedah. Dan orang yang in charge, yang diberi tugas untuk rampas kuasa di Kedah ialah Saifuddin Nasution, tapi dia gagal. Dan tujuan dia ialah kerana Anwar nak bagi projek REE itu bernilaian 100 bilion estimate kepada kawan dia dari Indonesia. Kawan dia dari Indonesia ni boleh katakan the top oil trader lah. Oil dealer atau penyangak minyak yang utama di Indonesia. Dan benda ni dia orang duk saman sekarang Menteri Besar Kedah untuk isu Kedah dan juga isu Selangor. Dan mereka juga buat polis report terhadap Menteri Besar Kedah, dakwa yang dia ni melakukan kesalahan ataupun jenayah di bawah Sedition Act, Akta Hasutan, tuduh Menteri Besar Kedah menghina Sultan Selangor, padahal tak ada pun, tak sebut pun nama Sultan Selangor. So ini tindakan kerajaan ganas terhadap Sanusi dan mereka yang mengkritik kerajaan pusat atau yang membangkitkan isu REE tadi. So memang confirm, Anwar pun tak nafi yang dia bawa kawan dia dari Indonesia menghadap Sultan Kedah. Buat apa dia bawa orang Indonesia menghadap Sultan Kedah? Lepas tu dia orang buka pejabat dekat Alostar tu. Apabila Anwar dilantik jadi Perdana Menteri, esokkan hari tu selepas Anwar dilantik Perdana Menteri, dia buka pejabat kat Kedah untuk nak buat projek REE ni. Tapi dia orang gagal menang Kedah baru ni dalam pilihan raya negeri, maka pejabat pun tutup dan dia orang pun undur dari Kedah. Isu Ambalat boleh dikatakan isu mungkin lebih besar
Lebih besar dari isu REE. Dan saya telah lapor tu, dan kerajaan Malaysia komplain, membuat laporan kepada YouTube yang video saya tentang ambalat tadi. So video tu sudah disekat, tapi di Malaysia, sekat hanya di Malaysia. Kalau you di luar Malaysia, Singapura ke England, tak kisahlah. Kalau you di luar Singapura, you boleh akses video. Dalam Malaysia saja you tak boleh akses. Sama macam Malaysia Today. Kalau dalam Malaysia, you tak boleh akses. Kalau you guna Celcom ke, Maxis ke, Unify ke. Kalau you guna tu, you tak boleh akses Malaysia Today. Luar Malaysia, kalau you guna telco lain, no problem. You boleh akses. So, maknanya pasal tu, Malaysia Today pun tak sampai 30% dah. Sebab kita punya pembaca luar Malaysia tu kurang. Yang dalam Malaysia lebih lah, of course. So, yang orang luar Malaysia ni, no problem lah. Boleh baca lah, boleh akses. Sama macam video YouTube ambalat. Di luar Malaysia, you masih boleh akses. Tapi not in Malaysia. Dia block dalam Malaysia saja. So, the issue ambalat ni, of course, is going to be the biggest lah, mungkin. Isu yang terbesar dalam sejarah politik Malaysia dan di dalam kerjaya Anwar Ibrahim. Isu ambalat ni is going to be far bigger than isu sodomi ni. Isu sodomi ni nothing. Isu ambalat ni is explosive. Silap-silap isu ambalat ni, kerajaan tumbang. Kerajaan tumbang. Sebab ini memang satu isu sovereignty, kedaulatan Malaysia, dan Anwar telah gadai kedaulatan Malaysia. Anwar has forfeited Malaysia's sovereignty. Oh, ini satu act of treason lah. Kalau nak kira ni, boleh di-charge di bawah akta, treason, and mana bukan saja Anwar, seluruh kerajaan mungkin kena, kena letak jawatan. So, those two issues tadi, REE dan ambalat. Dan dikatakan ambalat ni, oleh kerana REE ni gagal, mereka tak dapat nak rampas REE sebab mereka gagal rampas Kedah. So, isu ambalat ni as pengganti. Oleh kerana kalau ambalat ni jadi, maknanya pengeluaran minyak di ambalat ni jadi, orang yang akan untung ialah kawan Anwar dari Indonesia yang terlibat dengan REE. So, maknanya replacement lah. REE tak dapat, ganti dengan ambalat. Lagi besar. So, REE ni 100 bilion. Kalau ambalat ni trilion. Ini bukan bilion dah ni. Ini trilion. And dikatakan, banyak bantuan kewangan diberi oleh milioner ataupun jutawan dari Indonesia tadi, banyak bantuan kewangan diberi kepada Pakatan Harapan. So, it's payback lah. Selepas begitu banyak duit Indonesia atau jutawan Indonesia bagi ke PKR, mereka kenalah maknanya, give something back. And this is going to be ambalat lah. So, nampaknya yang akan untung besar bukan saja Indonesia, tapi jutawan, this oil trader atau jutawan dari Indonesia, kawan baik Anwar Ibrahim, dan dikatakan financer untuk PKR. So, that's the second thing, boleh dikatakan hot issue atau skandal yang mungkin akan menyebabkan kejatuhan kerajaan. Insurans Ehsan is another one. Ini melibatkan Selangor. Insurans Ehsan ni pun, saya tak payah cerita lah panjang lebar. Pasal Insurans Ehsan ni dah ramai orang duk cerita dah kebelakangan ni. Seminggu kebelakangan ni. Ramai duk cerita. Orang semua tahu. Ini salah guna data SPR untuk register 6 juta rakyat Selangor di dalam skim Insurans Ehsan. Tanpa pengetahuan dan tanpa persetujuan. Mereka yang insure 6 juta orang tadi yang insure dikatakan tak tahu pun dan tidak pun memohon ataupun memberi kebenaran. This is data theft, misuse of data plus fraud yang melibatkan Menteri Besar Selangor melalui MBI dan Along ataupun money lender
China dari Pulau Pinang yang penyokong kuat DAP is involved in this thing. So itu silap-silap akan menjatuhkan kerajaan juga, especially kerajaan Selangor. SMG, Selangor Maritime Gateway, satu lagi, di mana beribu-ribu ekar tanah diberi kepada Vincent Tan dan melibatkan kerajaan Selangor masuk saham 10 juta, lepas tu beri commission service fee 13 juta. And then tiap-tiap tahun akan bayar lagi 20 juta. Dan juga beri tanah beribu ekar free kepada syarikat tu. Dan dikecualikan dari bayar cukai tanah. Dan semua pinjaman-pinjaman syarikat tersebut hutang banyak duit kepada kerajaan Selangor. Hutang tu akan dihapuskan. Write off all the debts. So nampaknya beri tanah, beri duit free kepada Vincent Tan dan Selangor ataupun MBI syarikat Selangor akan memiliki 49% dari syarikat, Vincent Tan 51% Berjaya Land, dan syarikat tu dah rugi beratus juta syarikat tu rugi berapa tahun ni. So diberi tanah free, diberi cash, diberi macam-macam dan diberi 51% saham dalam syarikat, tapi semua duit tu dibayar oleh Selangor. Ini boleh dikatakan mungkin lebih besar dari Insurans Insan, tapi dua-dua Insurans Insan dengan SMG Selangor Maritime Gateway ni menggoncangkan kerajaan Selangor dan silap-silap akan jatuh kerajaan. So those are the financial scandals lah tadi. REE, SMG, Insan, Insurans Insan, Ambalat dan sebagainya. Serius. Ada lagi. Tapi itu maknanya tak dianggap lah. Ini 1 bilion, 2 bilion punya cerita lah. 1 bilion, 2 bilion kita tak payah. Sekarang ni kita duk cerita ratus bilion, 100 bilion, 500 bilion, trilion. Ini yang 1 bilion, 2 bilion ni. Banyak lagi skandal. Tapi tak cukup masa lah kalau saya nak cerita semua tu. Tapi akan timbul lah, tengoklah. A few more scandals melibatkan federal government, melibatkan Saifuddin Nasution tau. Saifuddin Nasution pun ada terlibat tu dalam beberapa skandal tu. So yang satu lagi, dua lagi in fact lah, kes yang ni is UMNO is not happy with Peguam Negara. UMNO kata Peguam Negara ni UMNO nak suruh diganti. Peguam Negara sekarang Idrus Harun, dia dulu Solicitor General. Solicitor General naik jadi Peguam Negara. UMNO nak Idrus ni disingkir, dipecat dan diganti. So kerajaan dalam proses nak mengganti Peguam Negara dengan Solicitor General. Dulu Idrus, dia Solicitor General, naik jadi Peguam Negara. So dia akan dipecat dan Solicitor General akan naik mengganti Idrus Harun. So nama dia ni is Ahmad Terriruddin Mak Saleh. Ahmad Terriruddin Muhammad Saleh ni Solicitor General akan mengganti Idrus Harun. So this is yang UMNO nak. So apabila Peguam Negara dilantik, maka kes Zaid dan kes Najib akan selesai. Kes Zaid ni kemungkinan besar mereka akan tarik balik charge oleh kerana DPP dulu semasa siasatan Akram tu, masa siasatan mula, dia telah buat laporan kepada Peguam Negara bahawasanya tak ada kes. Patutnya kes ni digugurkan, tapi mereka masih charge. Dan dikatakan sebab walaupun ni DPP
Timbalan Pendakwa Raya recommend kepada bos dia, Peguam Negara, yang tidak ada kes tentang isu Zahid ni. Tapi kerajaan nak push kat kerajaan masa tu, Kerajaan Pakatan Harapan juga, bukanlah kerajaan lain. Kerajaan Pakatan Harapan, cuma Perdana Menteri Mahathir dan sekarang Anwar, itu je beza. Tapi kerajaan nak push juga kes Zahid ni sebab dia nak tunjukkanlah kepada rakyat yang UMNO ni memang jahat, memang kotor, terlibat rasuah. So they proceed against the advice of the DPP. Dia tak ikut nasihat PPP. So surat tu sudah bocor. In fact yang bocor surat tu saya. Dan surat tu membuktikan yang memang tidak ada kes terhadap Zahid, dan DPP recommend kepada AG bahawasanya there's no case. So now dia akan guna isu itu, recommendation DPP, Timbalan Pendakwa Raya, kepada Peguam Negara bahawasanya tidak ada kes terhadap Zahid, dan kemungkinan kes tu akan digugurkan atas alasan actually they should not have proceeded. Silap. Ini satu technical error. They should not have proceeded and they made a mistake. So they will jatuhkan charge, gugurkan charge, tarik balik charge. And Zahid tak payah terus dengan perbicaraan. Isu Najib pun, they are going to go on the basis of pengampunan. Sebab tak boleh buat apa dah. Kalau dia nak buat mistrial, which is what UMNO nak, declare mistrial and then go for retrial, akan mengambil masa lama lagi. Sementara tu Najib kena duduk. Unless dia orang buat dia orang declare mistrial and dia orang adakan retrial, perbicaraan semula. Sementara tu Najib dia beri ikat jamin. Dia boleh balik rumah. Kalau itu berlaku, that means technically oleh kerana dia declare mistrial and then retrial, bermaknanya Najib sudah tidak ada rekod lagi. Najib sudah bersih. He's got no charge, he's got no conviction. Conviction tu akan di set aside, akan digugurkan supaya perbicaraan semula boleh diadakan. Najib boleh diberi ikat jamin oleh kerana Najib is not a flight risk. Tidak ada bukti Najib akan lari dari Malaysia. So Najib boleh sementara tu balik berpolitik, dan oleh kerana conviction tu sudah tidak ada lagi, almost macam ni lah, is almost macam pengampunan. Conviction tidak ada lagi, Najib boleh kembali sebagai Presiden UMNO. And dia boleh berpolitik semula. Mungkinlah tak naik jadi Timbalan Perdana Menteri. So Timbalan Perdana Menteri ni mungkin Zahid akan terus, walaupun dia Presiden ke tidak ke, or maybe Najib will not become the President of UMNO sekali lagi, tapi akan menjadi Misyurudul UMNO. Maknanya Presiden UMNO pun terpaksa mengambil nasihat dari Najib. So it's going to change the political scenario di dalam Malaysia. Dan dikatakan AG baru ni yang mengganti Idrus Harun ni, iaitu Solicitor General yang sekarang ni yang ambil alih, akan menentukan yang kes Najib ni one way or another akan diselesaikan cara mana sekalipun lah. Banyak cara mereka boleh selesaikan. So Zahid ni kemungkinan besar either dia akan menang kes perbicaraan ni dia akan menang, ataupun that case tidak akan diteruskan sebab mereka akan declare. So whatever lah, Najib secara macam mana pun akan akhirnya keluar dari jail. Zahid tidak akan masuk jail one way or another. Dan the new Attorney General. Dan apabila Attorney General baru ambil alih ni, bukan saja akan selesai kes Zahid, kes Najib, tapi mereka akan tingkatkan, they will increase pressure untuk kes-kes terhadap pembangkang. Orang macam pemimpin PAS, pemimpin Bersatu, baik Sanusi ke baik, even Tun Dr. Mahathir Mohamad ni yang sedang disiasat di bawah akta hasutan kerana dia dikatakan menghina raja-raja Melayu. So all these leaders lah,
Muhyiddin Yassin, Tok Guru Abdul Hadi Awang, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Menteri Besar Kedah Sanusi, dan ramai lagi, especially orang bersatu, akan diseret ke mahkamah untuk menghadapi macam-macam charge di bawah akta hasutan, charge rasuah, charge salah guna kuasa, dan macam-macam lagi. So, while on the one side, kes terhadap orang UMNO akan digugurkan, ditarik balik ataupun didapati tidak bersalah, tak kisahlah apa benda sekalipun. Bermaknanya kes tu is dead. On the other side, opposition side, kes tu akan ditingkatkan. Ramai lagi akan dihadapi ke mahkamah dan akan di-charge untuk macam-macam jenayah. So that's what's going to happen. So the next 2, 3, 4 tahun ni, menjelang PRU 16 ni, kita akan lihat perkembangan di mahkamah. Developments in the court, di mana ramai orang kerajaan akan didapati tidak bersalah, dibebaskan dan sebagainya. Orang pembangkang ramai lagi akan terpaksa masuk mahkamah untuk menghadapi macam-macam tindakan. So that is going to be the scandals yang kita akan lihat dalam 3, 4, 5 tahun akan datang ni. Dan sekira skandal yang saya sebut tu, REE, SMG, Insurans Insan, Ambalat, sekira benda tu kerajaan tak pandai handle, tindakan mereka is a block, sekat ataupun blok TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, website Malaysia Today. Kalau setakat blok saja, sekat saja, tanpa mereka ada jawapan yang bernas, if they don't have a very good counter, blok macam mana sekalipun, no effect, dan kerajaan akan tumbang. One way or another, sekiranya kerajaan buat tindakan bodoh dan tak pandai menjawab macam-macam isu, skandal yang hangat. Assalamualaikum. Salam sejahtera.